Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengurusi, Jabatan Kuasa, khususnya Muslimin dan juga Muslimat, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, ayolah sama-sama kita merapakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana masih lagi diberi kita kesempatan, diberi kita kekuatan, kesihatan dan juga umur yang panjang setakat hari. Mudah-mudahan dengan taat kita melaksanakan segala titah perintah Allah dan juga segala suruhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan larangan Allah dan juga larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan akan ditambahkan lagi nikmat kuat, nikmat sihat dan juga nikmat panjang umur insya-Allah. Alhamdulillah dengan inayahnya, dengan qudrah dan iradatnya, dengan taufik dan hidayahnya, maka dapat bersua lagi kita pada pagi ini untuk meneruskan mengajian kitab Hadis Sahih Muslim jilid 1, dan kita bicarakan hadis-hadis berkenaan tentang bulan Ramadan Al-Mubarak. Apa khabar semua? Oh, tak semangat langsung ni. Mana ni? Puasa nak habis dah. Hari ni 20 dah. Tak berapa semangat jawab ni. Kena tambah lagi. Berlalu sudah, berlalu sudah dah 20. Tinggal 10 hari lagi tuan-tuan. Dan tanda hujung-hujung ni, tanda akhir, nak tahu akhirnya ataupun penghujung Ramadan, kita tengok kesuraman di sebuah masjid lah. Rasa-rasa mari kali pertama tu ramai dah. Ni separuh rasa-rasa hilang ni. Di mana aku? Balik kampung tak? Ke mana? Pak, tak nak sabar balik kampung. Dengar cerita makan kambing dah mari. Dengar cerita lah tak? Betul ke kambing ni? Tengoklah kawah mana kita lembu, tak ada arah tak jemput tak hari kita. Selia juga tak jemput kita. Hari ni pula, hari mana ni? Kambing ni? Kambing insyaAllah. Baik. Jadi pagi ini kita mulakan dengan hadis keutamaan bulan Ramadan. Mungkin ada dah para asatizah ataupun ustaz berkuliah ke hari Sabtu kita dah tentang hadis ini, tapi tak apalah. Kalau dah menyebut kita sebagai ulangan, kalau tak sebut maka ini antara ilmu-ilmu lah, konsep ilmu pada pagi ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة
wa ghulqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Tuan-tuan bila dengar hadis ni, dah tengian di telinga. Oh biasa dengar hadis ni. Dah. Dia ada dalam Sahih Muslim. Maksudnya hadis ni adalah sahih lah. Hadis sahih. Ya. Baik, kita tengok maksud dia. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika bulan Ramadan datang, bila mari bulan Ramadan, bila tu? Mula daripada 1 Ramadan lah. Kita dah ada ujung lah ni, untuk pasal ketiga lah. Pasal ketiga lah. Ya. Yang dikata pasal pertama itu kerahmatan, rahmat. Enggak. Pasal kedua, pasal keampunan. Kan? Dan pasal ketiga, pasal pembebasan daripada api neraka. Itu hadis yang lain lah. Kan? Jadi kita ni, pasal yang ketiga, iaitu pembebasan daripada api neraka lah. Itu pun disebut bahagian-bahagian yang ada pada Ramadan itu sebanyak 30 hari dibahagikan. Tak adakah bila habis Ramadan ni, tak ada ke pasal rahmah? Terus je rahmah ni. Begitu juga keampunan. Bila-bila masa je Allah buka pintu keampunan. Kan? Dan juga pembebasan api neraka sudah pastilah dengan amalan ketaatan. Ini kemuliaan Ramadan. Seluruh pintu surga dibuka habis. Bermula dengan 1 Ramadan itu buka habis. Dan seluruh pintu neraka ditutup. Pintu neraka pula tutup. Itu disebut ulama tu, bulan Ramadan ni dia ditangguhkan. Tauqur dulu untuk apa? Untuk azab. Azab di kalangan orang-orang yang kena azab. Utama azab kubur lah kata ulama. Ditangguhkan dulu. Lihat. Dengar kata kemuliaan Ramadan. Itu beruntunglah orang yang mati bulan Ramadan ni. Hari Jumaat baru ni yang di masjid Bukit Sekila. Mayang Jumaat di sana. Kebetulan tahun ni kena tugas belah petang. Tugas belah petang, ngajar belah petang. Biasa pagi. Tak apalah, semayang Jumaat di awal sikit lah kat sekolah. Umum lah, pengurusi umum. Kita ada jenazah. Apakah tunggulah sekarang, selepas semayang Jumaat, kita pakat semayang. Kita detik-detik, Allah. Hebat orang ni. So, hari Jumaat, bulan Ramadan pula. Kelebihan Jumaat tu dah kita tahu belaka dah. Yang dalam hadis yang bermaksud Nabi SAW menyebut, barang siapa yang mati hari Jumaat atau malam Jumaat, maka diangkat ataupun tidak dikenakan azab kubur. Lepas tu hari Jumaat, bulan puasa pula. Jumaat bulan puasa pula. Tuan-tuan. Maka bukan orang dalam calang, bukan orang biasa-biasa. Sudah pasti rahsia cukup banyak. Orang yang terpilih dimatikan pada waktu-waktu atau masa yang disebut kelebihan untuk diri dia ni. Dalam puasa, hari Jumaat pula. Maka tuan-tuan, selepas bayang Jumaat, akadlah jenazah. Allah, lepas solat Jumaat bayangkan. Ramai sungguh orang pakat sembahyang. Kita tengok hadis yang lain pula. Barang siapa yang disolatkan bermula seramai 40 orang lebih, 40 orang ke atas, maka layak dia mendapat syafaat di kalangan orang-orang yang menyolatinya. Apatah lagi kalaulah jenazah itu disolati lebih daripada 100 orang, maka sudah pasti kata Nabi SAW mendapat syafaat di kalangan orang yang menyolati akan jenazah. Saya rasa semalam hari Jumaat bawah ni lebih pada 100. Pakak duk tunggu belaka nak solat
Dan orang-orang yang menunggu ini sudah pasti dia tahu kelebihan pula orang yang menyolati akan jenazah apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Siapa yang menyolati akan jenazah saudaranya maka dia mendapat 1 qira. Dia sembahyang jenazah dia nampak 1 qira. Kalau dia nuliskan habis solat jenazah dia hantar ke tanah perkuburan sehingga selesai pemakaman, maka kata Nabi dapat pula 1 qira. Jadi 2 qira. Lalu sahabat radhiyallahu anhu mendengar, ya Rasulullah, kamu sebut tentang qira. Qira ni apa ya Rasulullah? Lalu Nabi menyebut, sesungguhnya 1 qira pahalanya, besar pahala itu seperti gunung Uhud atau bukit Uhud, tuan-tuan. Besar tu rupanya pahala orang yang menyolati akan jenazah saudara Islam. Jadi orang ini sudah pasti orang yang mengetahui pahala itu. Pahala itu ditunggulah kan. Nak sembahyang, mungkin dia ada masa dia akan hantar ke tanah perkuburan. Tapi kalau tak ada masa pun cukuplah, dapat dah 1 qira. Kalau pergi kubur pula 2 qira. 2 gunung bukit Uhud, 2 gunung Uhud atau 2 bukit Uhud, tuan-tuan. Ini semua bergantung kepada ilmu seorang itu yang dia tahu, dia yakin pahala yang Allah Ta'ala nak beri kepada dia, maka dia tunggu. Walaupun ialah bulan puasa, lapar perut dengan panas pula cuaca sekarang tau. Allah, kira nak tidur saja kerjanya. Patah, letak patah je lalu. Ni nak tunggu pula ni solat-solat ni. Tak payahlah. Ini bagi orang yang tak nampak pahala dan ganjar. Okey, itu bulan-bulan biasa. Bulan-bulan biasa sudah pasti bulan Ramadan dilipat kali gandakan lagi. Banyak mana pahala yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang menyolati akan jenazah. Sebab tu tuan-tuan, orang yang tahu dia tidak apa buat, tidak membiarkan, dia akan rebut, dia ambil kesempatan untuk menyolati akan jenazah. Itu bulan-bulan biasa. 1 qira bersamaan 1 gunung Uhud ataupun bukit Uhud. Itu ukuran antara pahala-pahala yang kita nampak lah. Pahala-pahala ni di sisi Allah Ta'ala je yang tahunya. Kita dapat nak ukur. Ukuran kita nak ukur. Contoh semayang berjemaah dapat 27 benda. 27 ringgit ke? Kita tak dapat nak gambar, nak bayangkan macam mana. Tapi bila sebut besarnya itu, sebesar gunung Uhud, bukit Uhud, kita dapat gambarkan. Allah besarnya, bagaimana ulama kata orang yang beruntung. Ketika datangnya ajal, ketika nak mati dia dibuka, akan hijabnya, melihat akan pahala dan dosa dia. Itulah dia tengok belah kanan. Allah, besarnya pahala. Senyum dia. Berbanding dengan orang yang melihat belah kiri, besar dosa. Bergunung kanan juga. Kita tak nak. Kita nak biar tengok belah kanan. Belah kanan ni bergunung kanan, berbukit buka, pahala yang kita himpun, kita nak tu. Kita tak nak belah kiri tengok, bergunung kanan juga dengan dosa. Jadi, hak kita nampak, apabila kita sebut tentang kelebihan solat jenazah, dah confirm dah. Kita sembahyang, sekali sembahyang tu, bersamaan 1 gunung Uhud, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, lama mana ataupun berapa ramai dah tuan-tuan yang solat jenazah saudara Islam, sudah pastilah bergunung kanan sebelah kanan kita. Allah Ta'ala dah siap sedia pahala yang kita lakukan. Maka sebab itu jangan lepas peluang. Baik. Maka ditutuplah pintu akan neraka tadi. Tutup dan dibuka pintu surga. Dan wasyufidatis syayatin, kata Nabi SAW, serta syaitan-syaitan dibelenggu. Ni awak cerita ni, bulan puasa tak ada syaitan. Hadis sahih ni bagi tahu ni, betul lah tu. Syaitan diikat, dibelenggu. Bila? Iaitu 30 Syaban. Start 30 Syaban tu, pakak kena kejar dah syaitan.
Bakat kerja syaitan ni ikat belenggu. Masa masuk bulan Ramadan kau tak ada. Dan mengapa ada lagi manusia ni yang melakukan dosa maksiat? Bukan orang kata setakat biasa-biasa, masih ada yang mencuri. Kita sebut minggu lepas tu. Awal Ramadan baru tuan-tuan. Dia pecah dah tabung masjid. Masuk masjid curi dah tuan-tuan. Ini orang kata, mana gitu kata ustaz kata, hadis kata syaitan tak ada. Dah dibuat amalan tu, kerja curi tu kerja syaitan. Ada lagi ke syaitan tak ada dah. Dan mengapa dibuat lagi? Kerana dia sudah biasa dah. Orang lagu ni dia biasa dah. Luar Ramadan tu dia biasa dah. Orang kata mencuri ni. Kerja dia ni mencuri. Tak boleh. Walaupun orang kata tak boleh curi sangat. Benda-benda besar selipar orang pun dia faham ikut. Mata tak boleh. Turun masjid tengok. Allah hilang dah setarang selipar. Baru beli. Selio juga dia. Sebab dia biasa dah. Yang dia kata ni. Kaitan tak apa. Syaitan tak ada bulan Ramadan. Tapi amalan-amalan kerja buat syaitan ni masih ada. Kerana orang ni sudah, orang kata diajar, dididik. Kalau tentera tu apa, dipanggil apa? Rekrut ke benda. Dah biasa dah dengan kerja itu, maka orang ni dia dah tagih dah. Dah tagih kan. Sama juga judi. Judi terus berleluasa. Hamba tu kampung hamba dulu dah. Bulan puasa tu lah dia belaga ayam. Bulan puasa lah dia main judi dalam semok. Bulan puasa tu tak baik rumah. Dalam semok tu cerah tengok. Kita tengok Allah. Duk main teruk, duk berdagang ke duit. Ni semua kerja-kerja syaitan belaka. Syaitan tak ada apa, dia buat juga. Sebab dia dah biasa dengan amalan ini, maka tak kisah dah. Sebab tu saya kata, tak apalah, kena ikat pun. Ramai dah aku rekrut dia. Aku dah ajar dia dah. Dulu rasa bulan-bulan biasa, dia akan melakukan amalan-amalan atau perbuatan ini. Baik. Jadi jelas syaitan tak ada bulan puasa. Dan jin ada tak? Jin ada. Jin ada tu tak? Sebab itu tak boleh kita tengok. Ada lagi hak kena histeria. Ada lagi sakit-sakit yang kata mistik tadi yang tak dapat dikesan dengan alatan ilmu kedoktoran moden hari ni kan. Dan masih lagi kita tengok tempat-tempat perubatan alternatif di rumah-rumah, mungkin ustaz-ustaz pengamal pengubat ataupun tok bomoh ni ada lagi orang mari bulan puasa. Alah syaitan tak ada. Ya, syaitan memang tak ada, tapi jin masih ada. Tu dia. Ya. Baik. Jadi semuanya itu tentang apa yang disebut pahala-pahala yang Allah Ta'ala nak beri kepada kita. Contoh tentang mayang jenazah itu. Ya, orang ziarah orang mati, mayang jenazah dan sebagainya itu, mereka melakukan lain berdasarkan ilmu yang dia dapati. Maka dia buatlah. Jadi orang yang tak tahu, dan yang kedua mungkin kalau dia tahu dia tak yakin, maka dia tak buat juga. Sebab itu penting duduk dalam majlis ilmu itu. Saya sebut selalu majlis ilmu. Duduklah dalam majlis ilmu, maka banyaklah benda-benda yang kita tak tahu. Maka apabila kita tahu, kita akan rasa seronok. Kita rasa nak buat, maka kita akan tinggalkan sementara keseronokan dunia untuk kita himpunkan amalan-amalan yang berbentuk mendatangkan pahala untuk diri kita bila untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, seterusnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala zakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hilala faqala iza ra'aitumuhu fasumu wa iza ra'aitumuhu fa'aftiru fa in umiya alaikum fa'uddu salasina. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut tentang hilal. Hilal ni apa dia?
bulan sabit ataupun anak bulan. Lalu baginda bersabda, jika kamu melihat hilal, iaitu bulan sabit, anak bulan tadi, maka puasalah. Jika kamu melihat kembali, maka berbukalah. Maksud lihat kembali tu, tengok pula anak bulan yang kali kedua. Maksudnya buka tu, raya lah tu. Kan? Namun jika hilal terhalang, iaitu mendung, maka ketepilah. Maknanya, tak nampak tadi, maka teruslah. Maksudnya, kalau puasa itu belum puasa lah. Raya pun begitu juga belum raya. Sebab apa? Terhalang, terlindung dengan mungkin cuaca tidak mengizinkan dan sebagainya itu. Maka dia kata, hitunglah bulan Syaban hingga 30 hari. Ini tentang hilal anak bulan ya, yang mengesahkan ataupun rasminya seorang itu nak puasa ataupun menyambut hari raya. Jadi saya sebut dah dulu berkenaan dengan raya awal tu. Kita dah lama dah ni nak tengok anak bulan pula ni. Kalau tak silap, rasa-rasa 9 hari bulan tak tengok anak bulan dah. Dengan persetujuan pemohon raja-raja dah. 9 hari bulan ke 8 bulan. Lah rasa. Raya 10 dah. Jadi diumumkan esok raya lah kira. Kalau 9 hari bulan. Biasa awal saya 8. Terbaca di skrin TV. Tak silap lah kan. 9 hari bulan tengok. Baik. Jadi keadaannya bagaimana disebut dah. Kalau diumumkan oleh pemerintah untuk melihat anak bulan, maka dia tengok anak bulan. Di tempat-tempat yang disediakan tu. Biasanya tempat tinggi lah kan. Kuantan ni biasa mana? Bukit Pelindung disebut tak? Menara boleh tengok, menara baru. Biasa tempat tinggi. Baik, apabila pergi tengok, nampak. Maka apabila nampak, kalau tak puasa tu, puasa lah. Tapi kalau tak nampak, maka ya cukupkanlah Syaban itu jadi 30. Jadi 30 Syaban. Cukup. Maka esok baru puasa 1 Ramadan. Dan begitu juga ketika raya. Ya, ketika raya biasanya 29 kita tengok. 28 kita tengok. 28 kita tengok. 28 Ramadan. Maka apabila nampak 29 tu raya dah. 29 raya. Maknanya 29 hari kita puasa masih 30 lah kan. Hari yang seterusnya 30. Maksudnya tak cukup lah sehari 29. Tapi kalau tak nampak kerana mendung ataupun terhadang, ada hadangan, tak nampak, maka sama juga puasa pada tahun itu jadilah 30 hari. Sebab itu dia kata puasa ni dia tak kurang daripada 29 dan tak lebih 30 hari. Dalam sekitar itu saja. Itu berlaku tu. Berlaku kata raya awal. Raya awal. Kerana apa raya awal? Pasal mungkin pada hari yang dilihat itu tidak ada terhalangnya ataupun yang menghalang penglihatan cerah molek nampak je lah. Maka rayalah. Tapi kalau tak nampak, dia sebut dah sama juga dengan Syaban tadi, cukupkanlah Syaban itu 30, esokkan tu baru puasa. Begitu juga raya, kalau nampak awal lah sehari, kalau tak maka jadi Ramadan tahun itu 30. Baik. Jadi ini kaedah umat Islam. Kaedahnya walaupun dah ada kalender dah. Kalender dah ada. Tapi kita tak boleh ikut kalender itu sepenuhnya. Pasal menjadi syarat umat Islam sambut ataupun puasanya umat Islam itu ataupun rayanya umat Islam itu bergantung dengan melihat anak bulan. Tak nak lari daripada melihat anak bulan. Sebab itu orang yang faham, maka tidak salah lah. Tahu tak faham, dia kata dia, kalender ada dah, apa tak ikut. Begitu dia dah. Tak, kita terlepas dengan melihat anak bulan. Baik. Seterusnya, an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis suhuri barakah
Daripada Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sahurlah kamu. Sesungguhnya sahur, pada sahur itu terdapat keberkatan. Masih ada lagi 10 hari lagi, 10 malam lagi, mungkin tak ya, dalam bab sahur pula. Tak. Nah, hadis yang riwayat daripada Anas ini, kata Nabi SAW, sahurlah kamu. Mana Nabi suruh bersahur. Jangan tak sahur. Rugi sebab Nabi sebut sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Walaupun hanya minum air masak saja, teguk pun jadi dah. Ataupun sebiji kurma. Nah, boleh dah. Tak nanti kata sahur ni nak kena bahas pinggang pula dah. Kita ni kadang-kadang dah selera kita dah. Tak tahu lah kita dah bila umur ni 40 ke atas. Tak selera dah sahur ni. Ke bahas pinggang lagi. Dah, tak lalu tuan-tuan dah. Tak selera sikit sangat makan kan. Tapi tak apalah, tak selera pun. Makan juga, bangun juga. Dan sebaik sahur itu di hujung, dekat-dekat dengan nak masuknya waktu subuh. Jangan pukul 3 sahur dah. Dah. Pukul 3 sahur dah, siap sah pada rumah. Jangan gerak. Nak. Sahurkan gerak. Pasal apa tersahur dah? Pukul berapa? Pukul 3 sahur. Itu bukan sahur, itu makan tengah malam. Itu makan tengah malam dah. Budaya orang kita, datang kita tengok, itulah. Ya, kerana mungkin balas dendam kan. Tak boleh makan pagi pukul 10 tengah hari. Start pada buka tu tuan-tuan, makan semua. Makan semua sampai pukul 3 pagi. Ada orang makan sampai ke sahur. Pukul 12 malam, pukul 3 pagi kita tengok kedai. Ramai lagi. Duduk makan kedai. Gitu. Tapi tak apalah. Tak apa. Mungkin esok dia tak penat. Mungkin dia tak kerja. Atau kerja sendiri tak apa. Tapi masalah dengan kerja-kerja dengan orang ni. Kerja dengan majikan dan sebagainya. Takut pula. Esok kan bahan tidur. Itu pula masalah. Kalau kerja sendiri tak apa. Kita topik kita sendiri. Nak masuk ke berapa. Nak balik ke berapa orang kita. Dan bila kerja dengan orang kok. Bahan tidur. Jadi masalah lain pula. Takut pendapatan itu. Pendapatan yang tak boleh lah. Haram lah maksudnya. Baik. Jadi itu dia. Yang disebut bangun-bangun sahur. Walaupun tak orok, walaupun tak selera, walaupun kata malas lagu mana pun, bangunlah. Sekadar minum juga. Untuk kita untuk mendapat keberkatan. Sebab Nabi sebut ni, sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkatan. Okey, an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Summa kumna ila salah. Qultu kam kana qadru ma bainahuma. Qala 50 ayah. Ini waktu yang dikatakan waktu antara waktu yang Allah. Masa mana? Ketika nak sahur ni. Daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dia berkata, kami sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami melaksanakan solat. Lepas sahur tu, kata Zaid bin Sabit, kami pun sembahyang. Sembahyang subuh lah. Aku bertanya, sahabat bertanya, berapakah jarak antara sahur dengan solat? Jarak tu. Yang dikata ujung-ujung dekat dengan subuh tu, berapa jarak lebih kurang tu? Rasulullah SAW menjawab, iaitu kira-kira lamanya membaca 50 ayat Al-Quran. Anggaran dia. Waktu yang kata terbaik lah. Jarak dia. Nak masuk waktu subuh tu, habis sahur itu sebelum masuk waktu subuh, anggarannya 50 ayat dibaca. Kita baca Quran, 50 ayat itu jarak. Lepas sebut waktu imsak ada. Waktu imsak lebih kurang berapa minit, 10 ataupun 15 minit itu. Dan ada pun kalau makan juga dalam waktu imsak tu lagu mana? Maksudnya langgar juga. Dekat sangat dah. Cuma dok masuk azan subuh lagi. Sah dah puasa, sah. Bukan orang kata tak sah. Cuma nak dapat orang kata sunat awalkan sikit berhenti tu. Ada pun kalau bangun lewat tak ada arah dah. Bangun-bangun
time masuk waktu imsak dah, dekat sangat dah dengan subuh, maka boleh makan lagi. Boleh makan lagi, boleh minum lagi. Tak? Sehinggalah orang azan subuh. Bila azan subuh, berhentilah. Jangan azan subuh makan lagi pula. Telah dibicarakan bagaimana orang makan-makan, orang bang subuh. Makanan dalam mulut ni. Makanan dalam mulut lagi mana? Bila dengar azan subuh, makanan dalam mulut tu kena keluarkan. Kalau kita telan juga patah, kena keluarkan. Baik. Jadi maksudnya biarlah orang kata bagilah masa lebih kurang paling-paling koma 5 minit lah kan. Masa tu kita dah kata dah sedia dah. Takut memang takut tadi lajak dah kan. Tu dia. Baik. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muazzanani Bilalun wa ibnu ummi maktumi a'ma. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Bilalan yu'azzinu Bilalin fakulu washrabu hatta yu'azzina ibnu ummil maktum. Qala wa lam yakun bainahuma illa an yanzila hadha wa yarqa hadha. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu memiliki 2 orang muazzin. Bila tu azan Nabi ada 2 orang. Iaitu bila hak tu lah, satu biasa bila bin Rabah tu dan yang keduanya Ibnu Ummi Maktum yang buta. Soal lagi bila namanya Ummi Maktum, dia adalah seorang yang buta. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bila azan pada malam hari, maka makanlah. Ini maksudnya azan pertama lah tu. Lepas tu dia suruh kita ni sunnah azan 2 kali waktu subuh. Jadi bila yang pertama tu pada waktu malam tu kata Nabi azan, maka makanlah dan minumlah. Biasanya setengah jam setengah jam tu azan dulu. Azan untuk menggerakkan supaya kaum muslimin muslimat bangun untuk bersahur. Itu sebenarnya kan. Selain daripada itu, gerak untuk apa? Untuk bertahajud, untuk solat malam dan lagi sebelum masuk waktu subuh. Tengah jam bila melaukan azan kan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi makan dan minumlah tadi hinggalah dikata Ibnu Ummi Maktum azan. Maksudnya azan yang kedua. Azan kedua ni telah masuk waktu subuh. Masuk waktu subuh tu tak ada lagi lah makan dan minum. Jadi 2 kali azan. Sini 2 kali kok. Ke sekali je? 2. Alhamdulillah. Tu dia. Jadi inilah tuan-tuan nak beritahu sunnah gerak orang makan, gerak orang untuk melakukan ibadah puasa dan juga mayang dan sebagainya. Baik. Jadi cuma pesan kepada bila-bila tengok jam molek lah. Tengok jam molek. Takut-takut belum lagi dah, terutama waktu subuh tu belum masuk waktu subuh dah azan dah. Tinggal orang nak makan ni dah tengok belum masuk lagi dah azan dah, dia tak makan sedangkan belum masuk lagi. Begitu juga ketika buka puasa, tengok molek-molek. Jangan bagi awal ataupun lambat sangat. Masalah juga dah. Jadi kita tahulah komplain tu ada semua. Cuma pastikan biar betul-betul jam tu menepati. Kadang-kadang jam masjid ni duduk sama. Malam berlaku satu tempat buka radio Pahang live kan. Radio Pahang ni live kita boleh dengar tuan-tuan. Tengah-tengah orang kata belum lagi baru nak umum masuk waktu ni, tu bila azan tu. Tu bila surah tu azan tu. Pakat puak lah ke dah, makan lah ke dah. Lebih kurang kat seminit juga barulah radio Pahang azan. Awak ni kita bimbang takut ni. Kadang-kadang dia masuk awal, kita kena cek betul ni. Yang di masjid, bimbang takut seminit ataupun lebih awal kita telah berbuka puasa. Dan sama juga bila sebaik-baiknya bila masuk waktu itu azan dahulu.
Dah, baru makan. Jangan makan dulu baru azan. Jeng kau. Dia makan dulu. Allahumma laka sunna wa bika ahmad. Allahumma barik lana. Ada. Kawan tu tunggu bila nak azan bila. Dia bahan dulu dah. Jadi azan dulu. Bila selesai barulah makan. Barulah insya-Allah. Tak tunggulah jadi lambat pula. Gitu. Baik. Okey, dan yang terakhirnya apa dia pagi ini an Aisyah wa Ummu Salamah zauji an-Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma qalata inna kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadhan summa yasumu. Daripada Aisyah dan Ummu Salamah, keduanya adalah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya berkata, jika Rasulullah bangun pagi dalam keadaan junub kerana bersetubuh bukan kerana mimpi pada malam bulan Ramadan, maka baginda meneruskan puasa. Ini pun satu juga ilmu, ya. Berjunub kerana jima ataupun mungkin mimpi pada malam itu, dan bangun dalam keadaan berjunub, ya, belum lagi orang kata mandi junub, maka puasa boleh diteruskan. Tak ada masalah. Yang kata air junub ni tak ada junub lagi, tak boleh puasa tak. Tak, mandi junub tu kemudian pun tak apa. Maka mandi macam biasalah. Dan puasa pun begitu juga macam biasa. Tapi kalau boleh, biarlah bersettle dulu mandi junub itu. Tapi kerana mungkin letih, penat dan sebagainya, tak ada, maka tak ada jadi masalah, kan? Walaupun dalam keadaan junub terus berpuasa. Tapi ingat, nak sembahyang subuh sekarang tu, mandi dululah. Jangan sembahyang subuh tak mandi junub. Jadi jam pula dah. Jadi mandi junub macam biasa, meratakan air seluruh badan. Rosaklah mana yang perlu, dan tempat-tempat yang orang kata suka untuk kena air, maka orang kata banyakkan jerusan atau basuhan di situ sehingga yakin rata air, maka sahlah mandi junub itu, maka kita boleh beribadah. Adapun puasa sikit pun tidak mengganggu. Ada orang kata tak, nak junub ni ustaz, tak mandi junub, tak puasalah kita. Ini ilmu salah lah, kan. Jadi jelas hadis ini sebut bagaimana isteri Nabi SAW menyebut Rasulullah pun pernah dalam keadaan sedemikian. Rasulullah SAW terus saja puasa, ya. Baik. Baik, jadi setakat ini saja pagi ini kisah ilmu mengenai Ramadan ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak ada manfaat dan kebaikan untuk kita amal dan disampaikan. Mohon maaf kesilapan kesalahan tegus. Tepuk yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah manusia sendiri. Nama hakikatnya daripada Allah Ta'ala segalanya. Itu surah tasbih kafarah dan juga surah Al-As. Subhanallah wa bihamdik, subhanakallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.